Seorang remaja perempuan yang pada ketika itu baru berusia 18 tahun telah didapati hilang. Ahli keluarga, terutama ibunya yang sangat bimbang dengan keberadaan anaknya itu. Oleh itu, ibunya dengan tergesa-gesa memfailkan laporan mengenai kehilangan anaknya. Ibu bapa mangsa menunggu selama berminggu-minggu, namun tiada kabar berita dari remaja perempuan tersebut. Apa lagi yang ibu bapa mangsa boleh fikirkan melainkan yang buruk sahaja? Adakah mangsa diculik atau lari dari rumah? Tiada sesiapa pun yang tahu. Tidak lama kemudian, ada sepucuk surat secara tiba-tiba sampai ke rumah ibu bapa mangsa. Apa yang terjadi sebenarnya? Surat itu mengatakan yang mangsa telah bosan dengan kehidupan keluarganya dan membuatkan dia melarikan diri. Bapa mangsa memberitahu kepada anggota polis yang datang ke rumah bahawa dia tidak tahu ke mana anaknya mungkin pergi. Tetapi anaknya pernah memberitahu keluarganya yang dia ingin menyertai sebuah kumpulan keagamaan. Besar kemungkinan mangsa pergi menyertai kumpulan tersebut. Apa yang lebih mengejutkan adalah mangsa sebenarnya berada kira-kira 6 meter di bawah tanah di mana pegawai polis itu sedang berdiri. Pada hari yang sama mangsa dilaporkan hilang, iaitu pada tarikh 28 Ogos 1984. Si ayah memanggil anaknya iaitu mangsa ke ruang bawah tanah rumah mereka. Si ayah memasang semula pintu masuk ke bilik bawah tanah yang baru diubah suai dan dia memerlukan bantuan untuk membawanya. Dia kemudian meminta bantuan anaknya itu untuk pasang pintu tersebut. Sebaik sahaja engsel pintu dipasang, si ayah menghayunkan pintu tersebut lalu anaknya tertolak ke dalam. Si ayah kemudian bertindak dengan lebih ganas. Dia kemudian menekuk muka anaknya itu menggunakan tuala sehingga mangsa tidak sedarkan diri. Untuk tempoh 24 tahun selepas itu, apa yang dapat dilihat oleh si anak hanyalah ruang bawah tanah yang kotor. Bapanya berbohong kepada ibunya dan juga pihak polis. Akhirnya siasatan pihak polis menemui jalan buntu dan tidak lama kemudian dunia telah melupakan gadis tersebut. Kira-kira jam 9 pada setiap pagi, si ayah akan menuju ke ruang bawah tanah untuk membuat pelan bagi mesin yang dijualnya. Si ayah juga kadang-kadang akan bermalam di ruang bawah tanah, tetapi isterinya tidak bimbang kerana suaminya seorang lelaki yang bekerja keras terhadap kerjayanya. Akan tetapi di mata mangsa, ayahnya merupakan seorang raksasa. Si ayah biasanya akan melawat anaknya itu setiap hari, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Untuk 2 tahun yang pertama, si ayah membiarkan anaknya bersendirian dan menjadikannya tawanan. Kemudian, sesuatu yang menjijikkan mula berlaku selepas itu. Si ayah yang bernama Joseph Fritzl mula merogol anaknya yang bernama Elizabeth Fritzl. Rupa-rupanya, Joseph telah melakukan perkara jijik tersebut sejak anaknya berusia 11 tahun lagi. Selepas 2 tahun dikurung, Elizabeth disahkan hamil namun telah mengalami keguguran dalam tempoh 10 minggu kehamilan. Bagaimanapun, selepas 2 tahun Elizabeth keguguran, dia kembali hamil lagi. Pada Ogos 1988, seorang bayi perempuan yang diberi nama Kirsten telah dilahirkan. Kira-kira 2 tahun kemudian, seorang lagi bayi dilahirkan dan kali ini merupakan seorang lelaki yang diberi nama Stephen. Kirsten dan Stephen kekal di ruang bawah tanah dengan ibu mereka untuk tempoh tersebut. Mereka dijaga oleh Joseph yang akan membawa makanan dan air setiap hari. Elizabeth juga mengajar anak-anaknya dengan pendidikan asas yang termampu dan memberikan kehidupan yang paling normal di sebalik keadaan yang sangat mengerikan. Lebih mengejutkan, dalam tempoh 24 tahun dikurung, Elizabeth melahirkan 5 lagi orang anak. Seorang daripadanya dibenarkan tinggal di ruang bawah tanah bersama dengan Elizabeth, manakala seorang lagi meninggal dunia selepas dilahirkan dan 3 anak yang lain dibawa naik ke atas untuk tinggal bersama Joseph dan isterinya yang bernama Rosemary. Untuk menyembunyikan apa yang dilakukan oleh Joseph dari pengetahuan Rosemary, dia berpura-pura terjumpa bayi-bayi tersebut. Joseph melakukan perkara itu dengan meletakkan bayi-bayi itu di semak samun atau di depan pintu rumahnya. Bayi-bayi tersebut ditinggalkan dengan nota yang didakwa ditulis oleh Elizabeth sendiri mengatakan bahawa dia tidak mampu untuk menjaga bayi-bayi itu.
Lebih mengejutkan, pegawai perkhidmatan sosial tidak pernah mempersoalkan kemunculan anak-anak tersebut dan membenarkan keluarga Fritz L untuk menjaga mereka sebagai anak-anak mereka sendiri. Para pegawai itu beranggapan bahawa Joseph dan Rosemary merupakan datuk dan nenek kepada bayi-bayi berkenaan. Tidak diketahui berapa lama Joseph berhasrat untuk mengurung anak perempuannya di ruang bawah tanah. Dia berjaya melakukannya untuk tempoh 24 tahun dan apa yang diketahui adalah kemungkinan dia akan meneruskan tindakan itu. Walau bagaimanapun, pada tahun 2008, salah seorang daripada anak malang tersebut jatuh sakit. Elizabeth kemudian merayu kepada bapanya supaya membenarkan anak perempuannya bernama Keston yang pada ketika itu berusia 19 tahun untuk mendapatkan rawatan perubatan. Keadaan Keston bagaimanapun menjadi semakin teruk dan kritikal. Joseph sebenarnya berat hati untuk bersetuju membawa Keston ke hospital. Dia kemudiannya akur dan mengeluarkan Keston dari bilik bawah tanah dan menghubungi ambulans. Joseph mendakwa bahawa dia mempunyai nota dari ibu Keston yang menjelaskan keadaan remaja perempuan tersebut. Untuk tempoh seminggu, polis mempersoalkan identiti Keston dan meminta orang ramai untuk mendapatkan maklumat mengenai keluarganya. Akan tetapi, tiada siapa pun yang tampil untuk membantu Keston kerana keluarganya hidup dalam kurungan di bawah tanah. Pihak polis mula berasa curiga terhadap Joseph dan membuka semula siasatan ke atas kehilangan Elizabeth Fritz L. Pihak berkuasa kemudian membaca surat-surat yang dikatakan ditulis oleh Elizabeth kepada keluarga Fritz L dan mula melihat ketidakseragaman di dalamnya. Sama ada Joseph akhirnya berasa tertekan atau mengalami perubahan hati terhadap penawanan anak perempuannya, tiada siapa yang akan pernah tahu. Namun pada 26 April 2008, Joseph melepaskan Elizabeth dari ruang bawah tanah untuk kali pertama dalam tempoh 24 tahun. Elizabeth kemudian dengan segera terus menuju ke hospital untuk melihat anak perempuannya iaitu Keston. Kaki tangan hospital kemudian memaklumkan kepada pihak polis tentang kehadiran Elizabeth yang mencurigakan. Pada malam itu juga, Elizabeth telah ditahan pihak polis untuk disoal mengenai penyakit anak perempuannya dan juga cerita yang diberitahu oleh Joseph. Selepas pihak polis berjanji kepada Elizabeth untuk tidak membenarkan Joseph bertemunya lagi, Elizabeth Fritz L menceritakan kisah penahanannya selama 24 tahun itu. Elizabeth menjelaskan bahawa Joseph mengurungnya di ruang bawah tanah dan telah melahirkan 7 orang anak yang mana semuanya adalah anak kepada bapanya sendiri. Elizabeth memberitahu bapanya akan turun ke ruangan bawah tanah pada waktu malam dan memaksa Elizabeth menonton filem lucah dan kemudian merogolnya. Mendengar penjelasan Elizabeth, pihak polis dengan segera menahan Joseph Fritz L pada malam itu juga. Selepas penangkapan itu, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebaskan dan Rosemary Fritz L melarikan diri dari rumah itu. Rosemary tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang berlaku di bawah tapak kakinya dan Joseph menyokong cerita tersebut. Penyewa yang tinggal di apartmen di tingkat 1 rumah Fritz L juga tidak pernah tahu apa yang benar-benar berlaku di bawah mereka kerana Joseph telah menjelaskan bahawa semua bunyi yang kedengaran disebabkan oleh paip yang rosak dan pemanas yang bising. Keston, Stephen dan Felix masing-masing berusia 19 tahun, 18 tahun dan 5 tahun ketika mereka dibebaskan pada April 2008. Elizabeth Fritz L pada ketika ini hidup di bawah identiti baru di sebuah kampung rahsia di Austria yang hanya dikenali sebagai Village X. Rumah yang didiami oleh Elizabeth berada di bawah pengawasan CCTV yang berterusan dan rondaan polis di setiap sudut. Keluarga malang ini tidak membenarkan wawancara di mana-mana kawasan dalam rumah mereka dan juga enggan ditemu ramah. Walaupun Elizabeth kini sudah berusia 56 tahun pada tahun 2022, gambar terakhir yang diambilnya adalah ketika dia berusia 16 tahun. Usaha untuk menyembunyikan identiti barunya telah dibuat untuk memastikan masa lalu Elizabeth tersembunyi dari media dan membiarkan dia menjalani kehidupan barunya. Semoga Elizabeth dan anak-anaknya gembira dengan kehidupan sekarang.